channel. So hari ini saya akan bawakan satu kisah seram tapi panjang. Jadi sebelum saya mulakan video kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini karena subscribe itu sangat berharga bagi saya. And without any further ado, let's get into the story. Kisah kali ini adalah rumah sewa berhantu dan Pak Cik Harun. Soal kisahnya bermula pada waktu Ajwad, bukan nama sebenar, baru sahaja berjaya menamatkan pelajarannya di sebuah university di Ipoh, Perak. Dengan keputusannya yang agak cemerlang, baik akademik maupun kokurikulum, Ajwad berjaya mendapat tawaran bekerja di sebuah syarikat yang agak ternama di Ipoh, Perak. Ajwad adalah seorang yang baik dan agak pendiam. Dia ini jenis yang tidak suka dengan suasana yang agak bising. Dengan gaji yang ditawarkan oleh syarikat tersebut, dia membuat keputusan untuk menyewa sebuah rumah dan tinggal seorang diri supaya senang, tidak timbul masalah antara rakan-rakan rumah berkenaan bayar sewa, bayar bil air, elektrik, estro, dan sebagainya. Lagipun Ajwad adalah seorang yang anti rokok. Kabarnya Ajwad akan mengalami sakit kepala seakan-akan migrain sekiranya dia terbau asap rokok dalam jangka masa yang panjang. Dipendekkan cerita, dia pun jumpalah sebuah rumah yang dirasakannya amat puas hati kerana keselesaan rumah itu dan juga berbaloi dengan harga. Selepas bertemu tuan punya rumah dan dia pun lihat semua keadaan rumah itu yang dilengkapi semua peralatan asas seperti TV, kuali, peti sejuk, kipas dan sebagainya. Dia pun tanpa berfikir panjang terus bersetuju dan terus membuat bayaran deposit serta bayaran untuk sewa pada bulan itu. Setelah membuat persetujuan, dia pun cepat-cepatlah mengangkat barang-barang dia dari kereta untuk diangkut ke rumah tersebut supaya selepas ini dia boleh rehat-rehat dan tidur. Setelah selesai mengangkat barang dan mengemas rumah, dia berfikir tentang apa yang akan dia lakukan lepas ini. Oleh kerana rumah teres yang disewakan ini agak terasing dengan rumah yang lain, dia pun berfikir untuk memasang CCTV dan alat pengeras untuk keselamatan sekiranya ada pencuri ataupun perompak. Al-maklum malam-malam di rumah itu, Ajwad dapat jangkakan memang agak gelap ya. Namun duit masih belum cukup, dia terpaksa tunggu untuk dapat gaji pertamanya dahulu. Sambil-sambil berbaring, memikirkan macam-macam benda itu, tiba-tiba Ajwad terlelap di atas sofa yang sudah tersedia di rumah tersebut. Sebaik sahaja dia sedar, hari sudah pun malam, dia langsung tak nampak apa-apa. Rumahnya sangat gelap gelita. Dia lupa nak pasang lampu tadi, tapi dia tak jangka pula rumahnya akan gelap sampai tak nampak apa-apa langsung macam tu. Ajwad pun bangun, menyeluk poketnya, mengambil telefon pintarnya sambil dia membelek-belek telefonnya, mencari aplikasi untuk lampu suluh. Tiba-tiba dia terdengar bunyi seakan-akan ada seseorang yang sedang mandi di bilik air. Ajwad yang sentiasa berfikir positif ini, dia langsung tidak menganggap bunyi air itu adalah hasil daripada bunyi hantu atau makhluk halus. Tetapi dia menganggap ada orang lain di dalam rumahnya seperti cerita seram Night of Vision. Pada zaman dahulu, kala yang mengisahkan tentang sebuah rumah sewa dikongsi berdua tanpa disedari. Itulah yang difikirkan oleh Ajwad. Oleh kerana itu, dia mengambil langkah supaya tidak menyalakan lampu suluh dan bergerak secara perlahan-lahan dan secara senyap. Dia cuba mendekati bunyi seakan-akan orang mandi itu. Semakin lama bunyinya semakin dekat. Beberapa minit kemudian, dia ternampak dari jauh sebuah bilik yang menyalakan lampu dan dia yakin bilik itu adalah tandas bunyi air tersebut.
Dia pun meneruskan langkah mendekati bilik air tersebut. Dalam hati Ajwad, adakah patut aku tanya siapa di dalam? Sedangkan dia berpikir dari jauh kelihatan pintu bilik air itu terbuka. Dia membuat keputusan untuk mengintai siapakah yang berada dalam bilik air tersebut. Baik saja dia sampai di pintu bilik air tersebut, dia terus hidupkan telepon dan menghulurkan teleponnya di celah-celah atas pintu untuk merekam siapakah yang berada di dalam tandas bilik air. Selesai saja merekam dalam 10 saat video, dia meloloskan diri ke tempat yang dirasakan tempatnya yang selamat untuk bersembunyi. Terus dia hidupkan telepon dan mainkan video tersebut. Alangkah terkejutnya Ajwad apabila di dalam video itu menunjukkan pipe air langsung terbuka, langsung tidak ada orang yang mandi dalam tuh. Ajwad pun terus berlari ke arah bilik air yang masih lagi berbunyi air tuh, lalu melihat ke arah bilik air tuh. Sebaik saja pandangan matanya ingin melihat di dalam bilik air tersebut, tiba-tiba saja bunyi orang yang mandi itu hilang. Ajwad terjatuh seketika karena terkejut. Namun Ajwad bangkit kembali dan terus berlari mencari pintu keluar untuk tenangkan diri. Sambil dia berlari, tersepak pula penyapu di tengah jalan yang digunakan untuk kemas rumah tadi. Ajwad terjatuh dalam keadaan berbaring dan dia seakan-akan lumpuh sementara. Di dalam posisi Ajwad yang terbaring tuh, pandangan Ajwad betul-betul tepat ke bawah meja makan. Alangkah terperanjatnya apabila Ajwad ternampak seakan-akan wanita stroke berada di bawah meja. Dalam keadaan yang sakit dan tidak mampu bergerak, Ajwad hanya mampu menjerit sekuat hatinya sambil menutup mata. Sehingga lebih kurang 15 saat begitu, dia menjerit tanpa henti. Tiba-tiba dia terasa tamparan yang sangat kuat di pipinya. Woi, kok kita nih? Ajwad dengan perlahan memperlahankan jeritannya dan membuka matanya. Kelihatan rumahnya sudah cerah dipasang lampu dan ada seorang pacik yang tidaklah tua sangat, umur dalam 40-an begitu, berkupi, berjanggut dan bermisai nipis berada di depannya seraya bertanya, "Kok kenapa nih? Nampak hantu kah?" Ajwad mengangguk kepalanya dan menunjukkan jarinya ke bawah meja. Ajwad agak terkejut karena benda tu dah tak ada. Tadi benda tu ada bawah meja tu pacik, ujar Ajwad. Pacik tu berkata, "Tak ada apa-apalah tu, kau je yang berpikir bukan-bukan." Ajwad hanya mampu, okey. Dengan mukanya yang kelihatan agak pucat dan ketakutan. "Macam ni lah, nama Pacik Harun. Pacik tinggal di seberang sana." Sambil menunjukkan sebuah rumah yang tidaklah jauh sangat dalam 100 meter atau 200 meter. "Pacik ada kerja ni. Kena balik, kalau ada apa-apa masalah, kamu boleh panggil Pacik ataupun ambil nombor telefon Pacik ni. Kalau nampak apa-apa lagi, kontak Pacik," sambung Pacik Harun sambil mengulurkan bisnes cardnya. Pacik Harun pun berlalu meninggalkan rumah tersebut. Ajwad pun dengan mukanya yang agak ketakutan bangun, berjalan perlahan-lahan mengintai di sekeliling kalau ada apa-apa lagi. Kelihatan seperti tidak ada apa-apa lagi benda yang menyeramkan. Dia berpikir mungkin itu hanya ilusinasi dia sahaja. Kerana maklumlah dia baru saja bangun tidur dan keletihan. Dia pun tersenyum sendiri, sambil itu dia baca bisnes card yang berada di tangan. Pengurut zahir batin pun ada kad bisnes. Hebat Pacik ni. Kad pun boleh tahan lawa, katanya dalam hati. Ajwad pun pergi ambil tuala yang masih lagi ada dalam beg besarnya itu dan terus menuju ke bilik air untuk mandi. Masuk je bilik air, dia terus pasangkan air hujan dan mandi. Dalam beberapa menit, tengah-tengah seronok dia mandi, tiba-tiba dia teringat akan kejadian tadi. Menyebabkan dia berasa agak takut, dia pun
memperlajukan kemudiannya sambil melihat atas, kiri, kanan, belakang, depan. Siap dia mandi, terus dia pecut berlari ke biliknya. Tengah-tengah dia berlari menuju ke bilik, dia terasa seakan-akan ada seseorang mengikutinya. Sampai jadi bilik, dengan lajunya badannya berpusing menghadap ke belakang dengan posisi siap sedia untuk berlawan. Kelihatan langsung tidak apa-apa, dia pun mulai yakin bahwa ini semua hanya mainan perasaan yang memperbodohkan dia. Oleh karena hari itu, dia tersangat letih, dia mengambil keputusan untuk terus tidur. Dia pun terus memakai boxernya, kemas-kemas sedikit katil dan biliknya. Dan terus dia mendaratkan dirinya ke atas katil yang besar itu. Dia pun mematikan lampu dengan menekan switch yang berada di katilnya, yaitu atas kepalanya. Ketak. Biliknya sekarang gelap gelita dan Ajwad pun menutup matanya untuk tidur karena hari esok dia akan memulakan hari pertama bekerjanya di sana. Dalam hatinya, sedapnya tidur di atas katil yang besar dan empuk nih. Bilik pun sejuk, beruntung aku sewa rumah nih. Dalam murah, berbaloi lagi tuh, sambil tersenyum sendiri. Berapa menit kemudian kedengaran bunyi angin yang sangat kuat di luar secara tiba-tiba. Kedengaran juga seperti pokok di luar rumahnya yang bergoncang mengenai tingkap biliknya. Bunyi bising ini menyebabkan Ajwad membuka matanya dan melihat ke arah tingkap. Memang betul ada pokok yang bergoncang di luar rumahnya. Dia buat tak tahu je, dia terus sambung tidur. Namun bunyi bising tersebut memang mengganggu tidurnya. Lalu dia bertindak mengambil parang yang berada dalam biliknya dan terus menuju ke tingkap. Sambil menuju ke tingkap tersebut, terdetik dalam hatinya, bila masa parang ini ada dalam bilik aku? Ajwad merasa agak hairan karena dia sendiri tidak pasti adakah parang tersebut sudah sedia ada dalam biliknya ataupun tidak. Namun oleh karena mengantuk, Ajwad abaikan saja mengenai hal itu dan terus ingin membuka tingkap untuk menebas dahan-dahan yang terkena tingkap bilik Ajwad. Sebaik saja Ajwad membuka tingkapnya, tiba-tiba muncul satu lembaga berupa seperti seorang perempuan gila sambil gelak-gelak halus macam orang gila yang menakutkan. Ajwad terkejut lalu terjatuh ke belakang. Kelihatan hantu tersebut terbang memasuki bilik Ajwad. Ajwad pun apalagi. Terus Ajwad buka pintu bilik dan pecut lari. Dalam berlari itu sempat Ajwad menoleh ke belakang. Kelihatan hantu itu masih mengejarnya seperti seorang perempuan gila yang berlari anak dan senyum macam orang gila tahap kronik dan matanya yang bulat menyeramkan. Melihat hantu seperti orang gila mempunyai ciri-ciri orang gila cukup lengkap untuk menyebabkan Ajwad bertambah takut yang teramat. Sehingga kan Ajwad menjerit dan pada masa sama rasa macam nak pingsan. Tiba-tiba saja Ajwad seolah-olah tersedar dari mimpi. Dan ternyata ia memang cuma bermimpi. Karena apabila Ajwad bangun, Ajwad dapati dia sekarang berada di atas katilnya, bukannya di luar. Oh, patutlah tiba-tiba ada parang dalam bilik aku. Padahal aku tak ada parang pun, kata Ajwad dalam hati. Tetapi Ajwad tetap merasa heran karena mimpi tersebut seperti bukan mimpi. Rasanya seperti real. Namun Ajwad abaikan saja selepas mengelamun beberapa menit. Ajwad lihat di tingkap biliknya kelihatan seperti sudah subuh. Ajwad pun melihat teleponnya. Ajwad terkejut apabila jam pada teleponnya menunjukkan sudah pukul 7.30 pagi. Ini hari pertama Ajwad pergi kerja. Dia tahu dia tak sepatutnya lewat. Ajwad pun cepat-cepat pergi mandi dan belah. Dengan menaiki kereta Pro2 Viva, barunya itu akhirnya tepat pukul 8 Ajwad sampai je dia di tempat kerja. Dia bersyukur karena bosnya tidaklah berlagak. Macam dalam TV, selalu kita tengok dalam TV itu
Kalau bos dia memang agak berlagak, tapi bos Ajwad menyambut kedatangan Ajwad dengan senyuman dan dengan baik sekali. Nama bos Ajwad adalah Encik Nazri. Macam biasa, bos perkenalkan Ajwad kepada rakan-rakan sekerjanya. Mereka bersalaman. Selepas selesai semua, bos menerangkan tentang kerja Ajwad, apa perlu dia buat. Selepas semuanya selesai, Ajwad terus memulakan kerjanya. Sampai jam pukul 1 petang, bos ajak Ajwad lunch sama-sama di kedai berdekatan. Al-maklum, hari pertama dan Encik Nazri ini memang seorang yang suka mengambil tahu dan prihatin terhadap pekerjanya. Bagi Encik Nazri, penting untuk mengenali ciri-ciri dan perangai setiap seorang pekerjanya supaya setiap pekerjaannya selesa membuat kerja sambil makan. Bos bersembanglah. Ada saudara marakat sini ke? Ke kamu menyewa Ajwad? Tanya Encik Nazri pada Ajwad. Tidak tuan, saya sewa rumah dekat ujung tu. Tak jauh pun, jelas Ajwad. Dalam lorong sebelum 7-Eleven tu ke? Tanya Encik Nazri lagi. Ya tuan, rumah yang kamu paling ujung belah kanan? Tanya Encik Nazri seperti kehairanan. Yang itulah, kenapa tuan? Macam pelik je gaya tuan tanya soalan tu. Sambung aja. Tak, jap, kamu tidur di rumah tu lah semalam? Tanya Encik Nazri lagi. Tuan, bimbang dan datang lewat tu, yang terus datang tidur sana, jelas Ajwad. Dia lewat ni. Jom sambung kerja, jom, kata Encik Nazri. Ajwad berasa agak hairan kenapa dengan Encik Nazri ini. Jam di teleponnya masih menunjukkan pukul 1:30. Belum pun pukul 2 petang, bermakna belum lewatlah. Tapi mampus dialah. Ajwad pun hanya menurut saja. Oke, baik bos. Dia pun menyambung kerjanya sehinggalah pukul 5 petang. Sebaik saja dia ingin pulang, tiba-tiba bos menyapanya. Ajwad, seeloknya kamu pindahlah rumah lain. Itu sejalan nasihatnya. Ajwad pun pulang menaiki kereta Viva comelnya itu. Dalam perjalanan ke rumah, dia masih lagi memikirkan berkenaan nasihat bos tadi. Kenapa bos suruh pindah? Ajwad masih lagi kehairanan, namun Ajwad hanya mengendahkan sahaja. Sebaik saja Ajwad tiba di rumah, Ajwad terperanjat kerana semua pintu dan tikap rumahnya terbuka luas, seperti ada orang yang memasuki rumahnya. Ajwad pun berhentikan keretanya agak jauh dari rumahnya dan ingin masuk. Ajwad berjalan perlahan-lahan menuju ke rumahnya. Dari jauh Ajwad nampak seakan-akan ada seorang wanita. Wanita tersebut seperti wanita gila yang dia mimpi dalam mimpi Ajwad semalam. Ajwad pun apalagi terus berlari masuk kereta. Tanpa fikir panjang, dia terus ke rumah Pak Cik Harun yang pernah masuk rumah kemarin. Lebih kurang selepas 5 minit, dia pun sampai di rumah Pak Cik Harun. Rumah Pak Cik Harun kelihatan agak menyeramkan. Namun Ajwad memberanikan diri pergi ke rumah Pak Cik Harun dan memanggil-manggil namanya. Namun rumah Pak Cik Harun sebenarnya telah usang, kosong, sunyi dan langsung tidak berpenghuni. Jadi kamu rasa siapakah sosok Pak Cik Harun yang menemuinya sebelum ini? Adakah itu salah satu makhluk yang mengganggu si Ajwad ini? So, itu saja cerita untuk hari ini guys. And thank you for watching sampai ke hujung video. Jangan lupa untuk subscribe dan like sebagai tanda penghargaan bagi saya. On notifikasi belnya, karena setiap kali saya upload video kamu akan dapat notifikasi. Oke guys. And kalau kamu ada cerita seram, kamu boleh hantarkan ke email yang ini, nanti saya bawakan di video akan datang. And guys, see ya, be careful.